Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam. Okey, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, boleh saya tahu tak suara saya jelas tak? Jelas? Yes. Jelas. Okey, Alhamdulillah kalau jelas. Sekiranya sepanjang sesi kita ni berlangsung, tiba-tiba kamu tak dengar suara saya ke ataupun suara saya sekat-sekat, kamu boleh bagi tahu saya, okey? Okey, faham. Okey. Okey, boleh. Okey. So, kamu semua apa khabar hari ni? Sihat ke? Khabar baik, cuma saya tak berapa nak sihat. Tapi okey je. Oh, ya ke? Kenapa Aina Munira? Aina Munira demam ke apa? Saya demam dah dalam 3-4 hari jugalah. Oh, ya ke? Tak pergi klinik ke? Tak pergi sebab saya takut kalau pergi klinik nanti kena swab. Saya takut. Jadi saya macam tak pergi lah. Tapi okey lah. So far bertambah baik. Okey, Alhamdulillah. Jaga diri, okey? Jangan lupa makan ubat. Okey, yang lain sihat ke? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah kalau semuanya dah sihat. Ni semua dah makan ke belum? Dah makan dah. Dah. Sudah. Sudah. Makan apa tadi? Share lah dengan saya sikit. Kamu makan apa tadi? Oh, rahsia. Ui, rahsia. Yang Saya lain makan apa bihun tadi? goreng. Apa ini Munira cakap? Bihun goreng. Saya Bihun. makan bihun goreng. Bihun goreng. Masak sendiri ke macam mana ni? Beli je. Oh, beli. Tak apalah. Beli pun okey. Janji kenyang. Farisa dengan Heli, makan apa tadi? Saya makan bihun sup. Bihun sup. Ni masak sendiri kan macam mana juga? Tak, mak buat. Faham. Heli makan apa? Saya makan sup ayam. Ni beli juga ke? Masak ke? Mak yang masak? Ibu yang masak. Oh, ibu yang masak. Sedap lah ni. Ibu-ibu yang masak ni kan? Okey. Sebelum kita mulakan sesi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Bolehkah? Boleh. Okey. Okey, nama saya Nur Aina binti Aziz. Kamu boleh panggil saya Aina sahaja. Saya merupakan seorang kaunselor pelatih di UM dan pada hari ini saya menjadi kaunselor pelatih bagi kamu semualah. Dan sekiranya terdapat apa-apa perkara yang kamu nak bincangkan secara bersama, kamu boleh berkongsi perkara tersebut bersama dengan saya, okey? Okey, boleh. Okey. Ni semua orang ingat lagi tak ni ahli-ahli kelompok yang lain ni? Nasi. Okey. Memandangkan seorang je yang respon masih ingat. Saya ingatkan lagi sekali lah perkenalkan. Okey, saya perkenalkan semula ahli-ahli kelompok kita ni, okey? Okey, berdasarkan apa yang saya tengok lah, okey. Yang bertudung hitam tu nama dia Farisha. Yang bertudung purple tu ataupun tak coklat something tu nama dia Helene. Dan yang tudung bercorak ni, the only one bercorak, Aina Munira dan Syafinas. Syafinas mungkin ada masalah gangguan internet kot sebab tu tak boleh on kamera. Syafinas. Ya. Sorry. Masalah internet sikit. Tak apa. Janji kamu ada je dalam ni, okey? Okey, sekiranya kamu pun ada masalah gangguan internet dan andai kata sepanjang sesi ni berlangsung, tiba-tiba kamu terkeluar daripada Google Meet ni, tak apa, kamu cuba masuk balik, okey? Dan sekiranya tak boleh masuk juga, kamu inform melalui WhatsApp. Bolehkah? Boleh. Okey. Sebelum kita meneruskan sesi kita dengan lebih lanjut,
Seperti yang saya dah maklumkan kepada kamu semua bahawa sesi kaunseling kelompok kita pada hari ini merupakan sesi kaunseling kelompok kita yang terakhir. Okay. Suka juga untuk saya ingatkan bahawa setiap daripada kita ni berpegang kepada etika kerahsiaan, di mana setiap daripada kita tidak boleh membawa atau menceritakan isu yang dibincangkan dalam sesi kelompok ini kepada pihak luar. Okay. Namun sekiranya saya mendapati sepanjang sesi kaunseling kelompok ini berlangsung, kamu ada menceritakan perkara yang boleh membahayakan diri kamu, diri saya ataupun orang sekeliling kamu, jadi saya harus membawa isu tersebut kepada pihak yang berkenaan. So, semua jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Kita juga ada tetapkan peraturan pada sesi kita yang pertama dulu kan? Okey, peraturan tu kita tetapkan bagi tujuan untuk setiap ahli ni memberi komitmen lah dekat sesi kaunseling kelompok kita ni dan secara tak langsung setiap ahli memang kena mengikuti ataupun ikut peraturan yang telah ditetapkan ni. So, semua masih ingat ke peraturan apa yang kita dah tetapkan? Ada yang ingat, ada Ingat yang lupa. Ingat-ingat lupa. Okey. Ya. Okey, boleh tak salah seorang daripada kamu volunteer apa yang kamu ingat daripada banyak-banyak peraturan yang kita dah buat tu? Siapa-siapa je boleh. Mana-mana yang kamu ingat je. Menepati masa. Okey, betul. Semua kena main awal. Okey, betul. Sama macam Helly, menepati masa. Tarisha? kita tak boleh ahli kelompok tak boleh sebarkan isu ataupun masalah yang korban yang bagi tahu tu dekat luar sisi. Okey, betul. Aina mengira? Kalau tak silap saya, if tak bercakap, kita kena mute kan. Betul. Okey, sebenarnya kita ada tetapkan 5 peraturan pada awal sesi dulu, iaitu yang pertama, menepati masa. Yang kedua, kita haruslah matikan audio apabila ada ahli kelompok lain bercakap untuk mengelakkan gangguan teknikal. Yang ketiga, menghormati pendapat atau cadangan daripada ahli kelompok yang lain. Yang keempat, saling membantu ahli kelompok yang lain untuk mencari jalan penyelesaian masalah. Dan akhir sekali, etika kerahsiaan, iaitu kita tidak boleh sewenang-wenangnya membawa apa-apa saja yang dibincangkan dalam sesi ini kepada pihak luar. Okey, sekarang saya nak flashback balik dengan sesi yang lepas. Okey, pada sesi lepas, majoriti daripada kamu ada nyatakan bahawa kamu ada masalah dalam kurang keyakinan diri. Dan begitu juga dengan sedikit terkesan dengan pelaksanaan tempoh minggu bertenang yang dilaksanakan oleh UUM. Okey. First kita masuk isu kurang keyakinan diri itulah, okey. Okey. Berdasarkan apa yang kamu ceritakan pada sesi yang lepas, kurang keyakinan diri kamu ni merangkumi kurang keyakinan diri dalam membuat pembentangan. Lebih-lebih lagi pembentangan secara live. Ada antara kamu menyatakan kurang keyakinan diri ni disebabkan oleh perasaan yang tidak yakin sama ada pembentangan itu menepati apa yang pensyarah inginkan dan berasa hasil tugasan yang dilakukan oleh kamu tu tidak berkualiti. Kan? Okey, ingat tak apa antara cadangan-cadangan yang kamu nyatakan? Masih ingat ke? Tapi tak semua. Okey, tak semua. Okey, kalau macam tu saya bagi tahulah, okey. Okey.
Okey, sepanjang sesi lepas berlangsung, kita ada bincangkan antara cadangan-cadangan yang kita boleh lakukan untuk membantu rakan-rakan kita ni meningkatkan keyakinan diri. Okey, yang pertama, membuat latihan sebelum pembentangan dijalankan. Yang kedua, lekatkan skrip pada dinding. Dan yang ketiga, membaca surah ayat kursi sebelum melakukan pembentangan. Okey, berdasarkan langkah-langkah ni kan, ada tak antara kamu dah aplikasikan, dah cuba praktikkan? Okay, kalau macam Faisha ada yang Faisha dah buat. Tak semula lebih baik tu yang dah buat yang ayat kursi tu. Lepas tu buat latihan tu. Baik-baik masa presentation. Okey. Yang lain adakah? Okey, kalau macam saya dua saja saya aplikasikan dua, iaitu buat latihan supaya skrip yang perlu dibentangkan tu saya hafal. Kemudian yang kedua tu melekatkan skrip. Maksudnya macam in case kita dah lupa, kita boleh rujuk balik. Itu saja saya aplikasikan. Okey. Syafinas pula adakah yang dah praktikan? Saya tempel skrip dekat dinding. Okey. Kalau Aina Munirah tak ada isu kurang keyakinan tu tak menjadi isu yang besar kan pada Aina Munirah kan? Betul. Tapi saya tetap praktikkan juga apa yang dicadangkan tu. Macam melekatkan skrip tu kan, membuat skrip tu saya ada laksanakan juga. Tapi bagi saya, bila saya buat skrip tu, saya jadi macam saya tak tahu nak tengok kamera ke, sebab saya macam terlampau bergantung dengan skrip sampai saya tak fokus pada kamera. Jadi mungkin cadangan tu mungkin tak berapa berkesan untuk saya, tapi perkara tu berkesan pada orang lain. So apa yang Aina Munirah cuba katakan ni, tak semua pada langkah yang dicadangkan oleh rakan-rakan lain tu berkesan dengan dekat diri Aina Munirah sendirilah kan? Ya, betul tu. Jadi apa-apa pun semua bergantung pada diri kita untuk memastikan kita yakin dengan apa yang kita buat. Betul-betul saya setuju dengan Aina Munirah. Setiap orang ni lain-lain cara dia kan. So it depends on ourselves sendirilah untuk kita tahu cara mana yang kita betul-betul sesuai dengan diri kita. Kan? Okey, berdasarkan langkah-langkah yang kamu dah praktikkan ni kan, Farisha, Herlin dan Syafinas ni kan, kamu ada nampak apa-apa perubahan tak dalam diri kamu? Adakah kamu semua ni dah ada keyakinan diri anda ni dah meningkat ke ataupun sebaliknya? Okey, kalau bagi saya keyakinan tu tidaklah pada tahap tertinggi, tapi apabila mungkin boleh nampak peningkatan tu. Okey, Farisha pula? Saya setuju dengan apa yang Hesham cakapkan tu. Bila buat langkah-langkah tu, macam saya tak rasa kekok lah masa nak present tu. Macam kita tahu apa yang kita nak present tu. Macam present tu tak adalah gagap ataupun buka skrip tu. Dan pun tak pernah nak tambah sikit dengan apa yang Aina Munirah cakap tu. Bukan tambah lah macam Faisha nak setuju juga dengan apa yang Aina Munirah cakap tu. Sebab kalau masa kita buat skrip, masa presentation, kita akan macam lebih berfokus dekat skrip tu. Bila macam kita lupa skrip tu, kita akan jadi stuck. Lepas tu kita macam tak tahu nak cakap apa. Okay. So untuk macam apa yang saya faham lah daripada Farisha cakap tadi tu, penyediaan skrip ni juga tak sesuai lah dengan Farisha kan, macam mana Aina Munirah cakap. Sebab bila kamu buat skrip, kamu rasa bergantung. Dan bila kamu lupa, kamu akan stuck. Kamu akan cuba ingat skrip yang kamu tulis tu balik kan? Ya, betul. Okey, nampaknya Syafinas ada masalah internet kot. Dia terkeluar kan?
Tak apa, kalau dia masuk, saya akan patah balik dekat dia. Jadi sekarang kita nak tunggu Syafinas ke kita nak teruskan dulu? Tunggu dia kot dalam 20 minit. Okey, kita tunggu dia dalam 2 minit. Kalau dia tak ada juga, kita teruskan sesi. Boleh? Boleh. Okey. Okey, sambil-sambil kita tunggu Syafinas kan, feedback daripada Syafinas. Ada tak antara kamu ni nak tambah cadangan baru yang boleh kawan-kawan lain praktikkan untuk melakukan pembentangan secara live? Boleh senang pagi. Boleh. Kan ramai di antara kita yang ada masalah berkaitan dengan pembentangan secara live kan. Kemudian kita kena macam first thing yang perlu kita buat tu, kita kena ubah mindset kita. Kita kena macam lebih positif lah untuk diri kita sendiri. Sebab kalau macam kita terlalu ke arah negatif, dia akan menjejaskan kita punya keyakinan diri. Kalau macam kita asyik rasa kita tak boleh buat, dia akan jadi betul-betul kita tak boleh buat. Dan satu lagi, apa yang kita buat, kita kena mencuba sesuatu yang baru. Kita kena keluar dari zon selesa diri kita tu. Sebab selagi kita tak cuba benda baru, kita tak akan boleh buat benda tu. So, nak buat kita kena try juga. Sejelah. Boleh tak bagi saya dalam 5 minit sebab dekat sini azan? Bolehkah? Boleh. Okey, maafkan saya ya sebab terpaksa mute untuk menghormati azan. Sorry, okey. Okey, Syafinas. Tadi saya dah ada tanya dekat kawan-kawan kamu yang lain. Berdasarkan pelaksanaan cadangan yang kamu lakukan untuk isu kurang keyakinan diri tu kan. Selepas kamu buat langkah tu, kamu ada alami apa-apa perubahan tak? Contoh, kamu kurang keyakinan diri kamu tu pada tahap yang sama ke ataupun meningkat sedikit?
Agaklah bagi saya tu semakin meningkatlah keyakinan diri tu dalam nak buat bentang tu. Okey. Okey. Tadi juga saya ada tanya kepada ahli-ahli kelompok yang lain, sekiranya mereka terdapat apa-apa cadangan ataupun pandangan bagi isu kurang keyakinan diri ni. Dan Farisha ada menyatakan bahawa selain pada langkah-langkah yang kita bincangkan pada sesi yang lepas, kita juga haruslah ubah mindset kita. Okey, pada pendapat Farisha, mindset kita yang negatif ni memang akan mempengaruhi kita. Sekiranya kita berfikir kita tak boleh buat, kita memang tak boleh buat. Kadang-kadang bila kita fikir negatif, benda negatif itulah yang akan terjadi. Okay, so Helene, Syafinas dan Aina Munirah setuju tak dengan pendapat Farisha atau kamu ada pendapat lain? Saya setuju dengan pendapat Farisha. Okay, kalau Helene? Okay. Kalau bagi saya pun setuju dengan pendapat Farisha, di mana kalau mindset semua tu bergantung pada mindset kita, sama ada kita mau ke arah yang positif ataupun negatif. Maksudnya macam kalau kita ke arah yang negatif, apa sahaja yang kita lakukan dia akan beri kesan buruk. Tapi kalau kita lebih kepada positif, dia lebih ke arah yang memberi kesan baik kepada diri kita. So saya setujulah dengan pendapat Farisha. Okey, macam mana pula dengan Aina Munirah? Saya pun bersetuju dengan pendapat Farisha tadi, dan saya suka dengan penjelasan Farisha dan Helene, yang mana betul tu. Bagi saya juga, mindset kita, bila mindset kita positif, perkara yang berlaku tu pun insya-Allah positif. Sebabnya bagi saya, apa yang kita fikirkan tu sedikit sebanyak akan mempengaruhi apa yang terjadi, dan juga akan mempengaruhi pemikiran kita. Kalau kita yakin, mesti sedikit sebanyak kita akan rasa yakin juga, walaupun sebenarnya hati kita ni tak berapa nak yakin. Macam tu lah bagi saya. Okey, nampaknya semua daripada kamu ni setujulah dengan pendapat Farisha kan? Iaitu ubah mindset kita. Ataupun dengan erti kata lainnya, sebenarnya kita sendiri yang mencorak diri kita. Sekiranya kita berfikir kita tak boleh, maka itulah yang akan terjadi. Dan jika kita berfikir kita boleh, maka insya-Allah dengan izinnya kita boleh melakukan sesuatu perkara. Okey. Dalam sesi lepas juga kita ada bincangkan tentang pelaksanaan tempoh minggu bertenang, di mana terdapat antara kamu menyatakan bahawa pelaksanaan minggu bertenang tersebut membuatkan diri kamu berasa sedih, tapi dalam masa yang sama kamu juga berasa gembira, kan? Okey. Kesedihan yang kamu nyatakan ni adalah sebab keinginan kamu untuk menghabiskan pelajaran pada SEM ini dengan segera, dan daripada sudut gembira tu pula sebab kamu semua boleh relaxkan diri kamu daripada beban kelas dan beban assignment. Okey, memandangkan tempoh minggu bertenang pun dah berakhir, boleh tak setiap daripada kamu share dengan saya apa aktiviti ataupun perkara yang kamu lakukan sepanjang tempoh minggu bertenang tu? Siapa-siapa pun boleh mula dulu. Okay, Helene. Okay, kalau saya sepanjang minggu bertenang, dia macam tidak yang terlalu tenang sangat, sebab masa tu saya lebih banyak meluangkan masa tu lebih kepada menyiapkan tugasan. Sebab pada masa sekarang ni memang tugasan memang tarikh penghantaran tu memang sudah dekat, jadi tugasan tu perlu dilaksanakan dengan segera. Lepas tu dalam minggu bertenang ni pun lebih kepada buat persediaan untuk menjawab kuis, sebab kelas akan datang akan ada pesara yang melaksanakan kuis. Jadi sepanjang minggu bertenang ni macam alhamdulillah mungkin saya telah gunakan sebaik mungkin.
Okey, macam mana pula dengan Aina Munirah? Okey. Bagi saya minggu bertenang ni memang saya bertenang lah. Sebabnya macam saya ada ceritakan dekat sesi sebelum ni pun, sebelum minggu bertenang tu, minggu orang kata fasa yang paling mencabar bagi saya. Sebab dalam minggu ada, sebelum minggu tempoh bertenang tu memang saya ada yang sampai tak tidur, tidur pukul 5, tidur pukul 2. Lepas tu minggu bertenang. Sebab banyak assignment saya yang banyak yang dah siap, tapi ada lagi yang tak siap. Tapi orang kata untuk saya siapkan tu saya boleh relax lah. Jadinya untuk minggu ni memang saya rehat, dan saya pun adalah saya ada juga sentuh assignment. Saya selesaikan Cebas tu kan, and then saya buat apa lagi dan saya berehat. Sebabnya saya pun memang minggu bertenang ni banyak hari yang saya memang tak sihat. Jadi saya memang memanfaatkan betul-betul untuk saya relax. And assignment tu ada juga, tapi tak ada orang kata fokus assignment macam mana hari-hari minggu bukan bertenang. Okey, faham. Okey, Syafinas. Tadi saya ada tanyakan dekat kawan-kawan kamu. Berdasarkan sesi yang lepas kan, ada antara kamu nyatakan tempoh pelaksanaan minggu bertenang ni sedikit sebanyak memberi efek kepada kamu. Iaitu ada antara kamu merasakan sedih, tapi dalam masa yang sama kamu juga gembira dengan pelaksanaan tempoh minggu bertenang ni. Okay, dari sudut sedih tu sebab kamu semua ingin menghabiskan pengajian pada SEM ini dengan segera, dan pada sudut gembira tu disebabkan oleh kamu rasa kamu boleh relax sekejap. Okey, pada pendapat sepanjang tempoh minggu bertenang ni kan, sekarang kan dah habis dah pelaksanaan minggu bertenang tu. Boleh tak Syafinas share dengan saya apa yang Syafinas lakukan pada minggu tersebut? Syafinas ada dekat situ ke? Okay, mungkin Syafinas ada masalah gangguan internet kot. So, kita move kepada Farisha. Kalau macam saya sendiri, tempoh bertenang tu saya memang memanfaatkan betul-betul bertenang. Sebab saya saya ada tempoh bertenang tu memang saya bertenang sungguh-sungguh. Saya pun kata stop start. Saya bertenang sungguh-sungguh dia. Saya nak cari balik, orang kata sana, nak cari balik mood nak belajar, mood nak buat assignment tu. Okey, terima kasih Syafinas. Okey, Farisha boleh sambung. Macam yang Farisha cakap tadi, tempoh bertenang ni saya memang betul-betul bertenang sebab saya tak banyak assignment. Assignment tu ada, cuma banyak. Memang saya betul-betul bertenang, saya tengok movie. Okey, majoriti daripada kamu ni memang menggunakan tempoh minggu bertenang. Dengar tak? Ya, dengar Syafinas. Syafinas dengar ke saya cakap? Syafinas? Okey, tak apalah. Okey, saya sambung balik okey, majoriti daripada kamu ni memang menggunakan tempoh minggu bertenang tu untuk bertenang, untuk relaxkan diri. Kecuali Herlin lah, Herlin study, buat assignment yang tak siap lagi kan. So tak apa. Herlin pun ada juga kan masa untuk bertenang. Tak mesti fokus sangat kan. Kita memang fokus je dekat assignment dengan quiz. Tidaklah ada juga masa bertenang. So ada juga lah kan tempoh untuk Herlin rehatkan diri kan. Okey. Okey, masing-masing pun dah bagi tahu menceritakan apa aktiviti yang kamu dah lakukan sepanjang tempoh minggu bertenang ni. Boleh tak kamu share dengan saya pendapat kamu selepas pelaksanaan tempoh minggu bertenang ni? Adakah kamu rasa sedikit kecewa, sedih macam sebelum ni ke, ataupun dah berubah dah perasaan tu?
Okey, kalau macam saya, dia lebih kepada macam macam mana? Macam tidaklah sedih sebab macam dia beri peluang kepada kita untuk berehat dan menyiapkan tugasan yang belum siap dan rasa macam agak bersyukurlah sebab pengurusan UM pun faham berkaitan dengan situasi pelajar dan tidak semua universiti melaksanakan tempoh bertenang, so macam rasa macam bersyukur dan macam peluang untuk pelajar lah untuk lebih bersedia dalam melaksanakan tugas dan menjawab kuis yang akan datang. Okey, macam mana pula dengan Farisha? Saya setuju dengan apa yang Helen katakan. Tempoh bertenang bagus untuk student bertenang, bagi student yang kekurangan assignment yang tak terlalu banyak tu, dan bagus juga untuk student yang masih banyak assignment yang belum disiapkan. Dan tempoh bertenang ni pun kita boleh gunakan untuk macam Helen juga tadi untuk quiz, dan ada juga student yang ada final exam. Okey, macam mana pula dengan pendapat Aina Munirah? Okey, bagi saya apa tu? Sekejap ya. Pelaksanaan tempoh bertenang. Ya. Saya terlupa pula betul. Okey. Pelaksanaan tempoh bertenang ni bagi saya bagus dan betul apa yang Helen dengan Farisha cakap tadi. Memang pelaksanaan tempoh bertenang ni memang sangat banyaklah memberi orang kata sangat banyak memberi bantuan kepada pelajar, terutama pelajar yang kat UM, dan kat rumah pun saya rasa memang inilah memang sangat orang kata berterima kasih lah dengan UM, dan saya rasa seronok sebab dapat menyelesaikan assignment and saya boleh menenangkan diri. Dan apa yang saya harapkan lepas ni saya bolehlah memperbaiki diri dan lebih bersemangat untuk menghabiskan hari-hari terakhir SEM keempat saya di Okey Syafinas, boleh saya tahu tak pendapat Syafinas selepas pelaksanaan tempoh minggu bertenang ni? Kalau macam kawan-kawan Syafinas cakap tadi, mostly ketiga-tiganya berasa bersyukur dan gembira lah sebab UM laksanakan tempoh bertenang ni, sebab sedikit sebanyak membantu student untuk relax, rehatkan minda. So, kalau pendapat Syafinas pula macam mana? Saya pun sama juga macam mereka. Lagi tambah pula bila tempoh bertenang ni, assignment saya pun bertenang juga, saya pun bertenang. Hilang segala bebanan ataupun tekanan yang saya hadapi. Okey, so majority kesemuanya daripada kamu ni rasa bersyukurlah dengan tempoh pelaksanaan minggu bertenang ni kan, sebab tempoh pelaksanaan minggu bertenang ni secara tidak langsungnya membantu emosi student tu tak begitu tertekan, kan? Okey. Berdasarkan kedua-dua isu ni kan, ada apa-apa lagi tak yang mungkin di antara kamu masih lagi ada keraguan ataupun ingin menyampaikan sesuatu yang kamu tak bagi tahu lagi pada sesi yang lepas? Tak ada. Saya pun tak ada. Okay, kalau Helen dengan Aina Munirah? Okey, Aina Munirah dulu. Saya rasa pun tak ada kot. Tak ada. Okey, Helen? Okey, kalau bagi saya pun saya rasa macam tidak. Okey, memandangkan semuanya cakap tak ada apa-apa lagi yang
nak dibincangkan based on isu yang lepas tu. Jadi saya anggap kita dah berjaya dah selesaikan isu tersebut. Okey. Okey. Sekarang okey, semangat Syafinas. Okey. Sekarang saya nak imbas semula ke semua sesi yang telah kita jalankan, which is daripada sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan sesi keempat. Okey. Okey, pada sesi yang pertama kita telah membincangkan tentang isu pembahagian masa, di mana semua ahli ada menyatakan kamu mempunyai masalah yang sama, iaitu masalah dalam membahagikan masa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Okey, tambahan pula ada terdapat tugasan yang memerlukan kamu untuk hantar pada tarikh yang sama. Kamu perlu hantar lebih daripada satu tugasan pada tarikh yang sama. Jadi perkara tersebut menjadi salah satu isu bagi diri kamu. Okey, ekoran daripada isu ini kita juga telah membincangkan beberapa cadangan yang boleh kita praktikkan. Okey, kalau saya nak minta Herlin nyatakan semula cadangan-cadangan yang kita dah bincangkan tu, bolehkah? Masih ingat tak? Ingat tidak? Okey, apa cerita je yang mana Herlin ingat? Okey, yang pertama berkaitan dengan pembagian masa, itu macam ahli perlulah menyiapkan tugasan mengikut tarikh yang mengikut keutamaan, di mana siapkan dahulu satu tugasan tu berdasarkan mana yang perlu dihantar. Dan yang kedua iaitu membuat jadual iaitu di mana jadual itu perlu dibuat bagi mereka kita menepati masa untuk melakukan setiap hal. Saya ingat dua tu dah. Okey, betul apa yang Herlin cakapkan tu. Antara cadangan yang kita dah bincangkan tu terdiri daripada kita buat senarai untuk kita senaraikan tugasan yang mana yang perlu kita hantar dahulu. Yang kedua, kita membuat jadual harian. Dan yang ketiga, kita menyiapkan sesuatu tugasan. Maksudnya kita siapkan satu-satu tugasan dahulu, jangan campurkan dengan tugasan yang lain. Okey, perkara tu untuk memudahkan kita daripada tidak bercampur maklumat. So, benda tu boleh elakkan kita daripada stres dan juga menjimatkan masa. Okey, seterusnya kita beralih pula pada sesi kita yang kedua. Okey, pada sesi kita yang kedua, kita ada bincangkan mengenai tekanan yang kamu alami sepanjang pembelajaran secara dalam talian. Okey, antara perkara yang menyebabkan kamu berasa sedikit tertekan adalah disebabkan oleh masalah gangguan internet. Okey, ada di antara kamu ni menyatakan bahawa kamu berada di kawasan yang sukar untuk mendapatkan coverage internet yang baik. Dan selain pada itu, faktor yang menyebabkan coverage internet ini teruk juga disebabkan oleh faktor cuaca. Okey, gangguan internet ni memberi kesan tekanan kepada diri kamu apabila masalah internet itu terjadi. Ada kalanya kamu ni tidak boleh masuk ke kelas. Dan apabila kamu tidak masuk ke kelas, kamu akan ketinggalan dalam pelajaran pada hari tersebut. Jadi, benda inilah yang memberi efek tekanan kepada kamu. Okey, kita juga ada membincangkan tentang langkah-langkah yang boleh kita praktikkan bagi mengatasi masalah gangguan internet ini. Okey, antaranya ialah kita boleh menumpang di rumah saudara yang mempunyai coverage internet yang bagus. Yang kedua, kita standbykan wifi dengan penggunaan data sekiranya tiba-tiba wifi kita tu tak boleh digunakan. Okey, selain itu pada sesi kita yang kedua ni, kita juga ada bincangkan tentang isu motivasi ahli kelompok yang semakin menurun. Okey Syafinas, boleh tak cerita dekat saya apa langkah-langkah yang kita bincangkan bagi isu motivasi ahli kelompok yang menurun ni? Okey, apa yang saya ingat lagi hasil pada perbincangan kita yang lepas, sesi lepas tu, yang pertama kita
kalau menurut saya akan buat tenangkan diri. Lepas tu aku tak tahu. Tak ingat. Okey, tak apa Syafinas. Kalau tak ingat tak apa. Farisha mungkin ada ingat tak apa antara langkah-langkah yang kita ada bincangkan? Langkah-langkah, boleh ulang semula tak langkah-langkah tu? Okey, okey. Soalan saya tadi, kamu masih ingat tak langkah-langkah yang kita bincangkan bagi mengatasi isu motivasi ahli kelompok yang semakin menurun? Jelas ke? Jelas. Saya tak pasti saya ingat ataupun tak, saya cuba lah nak. Adakah motivasi yang boleh kita lakukan untuk langkah motivasi yang boleh kita lakukan tu dengan melihat video-video orang yang berjaya. Betul. Lepas tu kita boleh dengar lagu yang dia punya lirik tu bagi kesan kat diri kita. Saya rasa yang tu saya ingat. Okey, terima kasih Farisha. Okey, betul apa yang Farisha nyatakan tu. Antara cadangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kelompok yang lain ni, kita boleh dengar lagu, refleks diri dan kita lihat kejayaan orang lain. Okey, dengan lagu ni macam Farisha cakap tadi, kita boleh dengar lagu yang boleh memberangsangkan motivasi kita ni balik. Okay, kita boleh dengar lagu yang mempunyai maksud-maksud yang tersirat lah, yang boleh memotivasikan diri kita. Dan sebagai contohnya yang dicadangkan oleh ahli kelompok kita ni lagu Worth It by Haris J. Sebab bagi pendapat salah seorang ahli kelompok kita ni, lagu ni sangat membantu dirinya untuk meningkatkan motivasi. Okey, yang seterusnya tu refleks diri. Okey, refleks diri ni apabila kita tak ada motivasi untuk melakukan sesuatu, kita cuba ingatkan diri kita balik, muhasabah diri kita balik. Apa tujuan utama kita masuk universiti pada awal-awal dulu. Secara tak langsungnya perkara tu akan membantulah untuk meningkatkan motivasi kita balik. Dan akhir sekali, melihat kejayaan orang lain. Okey, ini kalau tak salah saya merupakan cadangan daripada Aina Munirah, di mana beliau menyatakan beliau ada melihat satu video tentang kejayaan salah seorang junior beliau. Okey. Apabila dia melihat video tersebut, dia melihat kesusahan junior beliau merasakan agak sedikit tercabar dan video tersebut boleh dijadikan sebagai inspirasi bagi dirinya untuk terus bercuba dan yakin dengan diri sendiri dan berjaya seperti orang lain. Okey. Seterusnya bagi sesi ketiga, kita ada bincangkan berkenaan dengan tekanan terhadap timbunan assignment. Okey, Aina Munirah boleh tak bagi tahu apa langkah-langkah yang kita ada bincangkan? Okey, untuk yang timbunan assignment tu langkah-langkahnya seingat saya lah, maaf kalau salah tapi saya cuba. Langkah-langkah untuk timbunan assignment tu, kita siapkan assignment yang mudah terlebih dahulu dan siapkan assignment yang kita kena hantar pada awal. Lepas tu itu sahaja rasanya. Okey, betul tu apa yang Aina cakapkan, kita cuba siapkan assignment yang mudah dahulu. Maaf cik. Okey, sorry. Okey, betul macam apa Aina cakap tu, antara langkah yang kita cadangkan dalam sesi tersebut ialah menyiapkan assignment yang mudah dahulu. Okey, dalam sesi ketiga ni juga kita ada bincangkan, kaunselor pelatih ada meminta kamu semua untuk menyatakan skala tekanan kan? Dan setiap daripada kamu ni meletakkan diri kamu pada skala
tekanan 5 dan ke atas. Okey. Bagi isu tekanan ni, kita juga ada mencadangkan langkah-langkah yang boleh mengurangkan tekanan ni, which is yang pertama kita boleh kita boleh cari masa, kita kena cari masa untuk me time dan reward diri sendiri. Okey, reward diri sendiri ni tak kisahlah macam mana pun. Mungkin setengah orang cara dia reward diri sendiri tu melalui makanan. So ikut keselesaan masing-masing dan pilihan masing-masing. Kalau kamu rasa dengan makanan boleh buatkan kamu okey, then kamu boleh reward lah diri kamu dengan makan makanan yang sedap. Okey. Selain itu ada juga cadangan daripada Helen di mana beliau menyatakan bahawa kita boleh bercakap dengan binatang seperti kucing. So mungkin cadangan ni merupakan salah satu terapi lah bagi diri beliau dan diharap supaya ahli-ahli kelompok lain pun turut cuba untuk langkah ni. Okey, Syafinas okey ke? Okey. Okey, disebabkan pada okey. Okey, itu merupakan sesi ketiga kita kan, dan sesi keempat kita tu macam mana yang saya dah jelaskan pada awal-awal sesi tadi, iaitu berkenaan dengan Okey, cuma sangkut. Lain sangkut-sangkut. okey, tak apa Syafinas. Nanti kalau ada apa-apa masalah Syafinas boleh bagi tahu, okey? Okey. Bagi sesi keempat kita pula, seperti mana yang saya dah bagi tahu pada awal-awal sesi tadi, yang berkenaan dengan isu kurang keyakinan diri dalam pembentangan secara live dan isu pelaksanaan tempoh minggu bertenang. Okey, disebabkan masa sesi ketiga berlangsung, mostly kesemua daripada kamu meletakkan diri kamu pada skala 5 dan ke atas berkenaan tekanan. So, nak tak kalau hari ni kita buat ujian DAS? Boleh. Tapi sebelum tu boleh tak saya tahu ujian ni apa? Okey. Dia mengukur Okey, ada tak yang lain tahu apa tu ujian DAS? Mungkin boleh menjawab persoalan Aina Munirah? Saya pun first time dengar. Okey, macam mana pula dengan Helen? Helen tahu tak? Saya tahu dia punya yang ayat penuh sekejap apa ni? Depression, anxiety, stress kan? Okey, betul. Kalau tidak silap. Betul tu Helen. Okey, kalau Syafinas pula pernah tak dengar apa tu ujian DAS? Ujian DAS. Syafinas ada kat situ ke? Okey. Syafinas masih lagi ada masalah gangguan internet. Syafinas. Ya, saya masuk. Cuma gangguan internet. Terputih-putih. Okey, tak apa. Okey, Syafinas setuju tak kalau kita nak buat ujian DAS? Boleh juga. Ujian DAS ni untuk apa? Okey, ujian DAS ni merupakan singkatan daripada depression, anxiety, stress scale. Betul lah apa yang Helen cakapkan tadi. Okey, ujian ni adalah bertujuan untuk menilai tahap depress, anxiety dan stress bagi seseorang individu. Okey, sebelum tu saya akan bagi link dan kamu boleh tengok dekat ruangan chat kejap. Kalau tak mau jawab tak apa tak? Alah, Syafinas tak mau buat ke? Jom nak buat sama-sama. Okey. Okey Syafinas, kalau Syafinas rasa Syafinas ada masalah lain kan, Syafinas boleh left dulu group ni. Saya akan bagi masa 15 minit untuk semua orang jawab. So lepas Syafinas dah settle jawab, Syafinas masuk balik meeting ni. Boleh ke?
Okey, baik. Boleh. Okey. Okey, Mula kalau dari sekarang okey, kejap. Dengar arahan dulu boleh? Okey. Okey. Kamu semua boleh tekan link yang saya dah hantarkan dekat ruangan chat. Dan kamu tolong baca setiap kenyataan dan nyatakan dan tandakan segala jawapan yang menggambarkan keadaan kamu pada seminggu yang lepas. Okey, ujian ni tak ada jawapan yang betul ataupun salah. Jadi jangan rasa ragu-ragulah nak jawab. Okey, sebab memang tak ada jawapan betul atau salah. Just depends on diri kamu sendiri. Okey, dan saya berikan masa kamu 15 minit untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Dan saya nak minta kamu semua screenshot markah keputusan kamu pada akhir nanti. Boleh tak? Boleh. Okey. Lepas tu kan, hasil keputusan ujian DAS ni Cik akan rujuk kat mana-mana tak? Tak. Perkara ni akan dibincangkan di sini saja antara kita saja. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kamu boleh jawab sekarang, okey? Dan macam saya cakap tadi, kalau siapa-siapa ada masalah lain, kamu bolehlah left dulu sekejap. Lepas tu nanti dah habis jawab, masuk balik.
Okey, masa kita tinggal lagi 5 minit. Boleh saya tahu ada lagi ke yang masih belum siap? Kejap, saya belum lagi. Line saya slow. Okey, Sorry. Okey, tak apa. Take your time, okey? Ustaz, ada 2 minit. Nak sudah dah. Okey, boleh. Tak apa, jawab dulu. Saya dah siap jawab. Okey, Syafiqah dah siap jawab. Farisha pun dah siap jawab. Okey, Aina Munirah dengan Helene dah siap ke? Sudah. Okey, kalau semua dah selesai jawab, boleh tak kamu share dengan saya skor markah kamu? Kita start dengan Aina Munirah dulu boleh? Share dengan saya skor bagi Share screen ya? tak payah. Kamu bagi tahu saya je. Bagi setiap item depression, anxiety dengan stress tu, kamu dapat berapa skor? Jelas tak? Okay. Okey. Saya punya skor untuk depression 10 iaitu ringan, untuk anxiety 6 normal, untuk stress 12 normal. Okey. Farisha? Depression 0, normal. Anxiety 9, ringan. Stress 5, normal. Okey. Kalau Helene? Okay, kalau saya depression 6, anxiety 8, stress 8. Okey, depression 6, normal. Anxiety 8. 8 ringan. Ringan. Lagi satu stress?
8 gambar. 8 je. Okey, Syafinas. Syafinas, kamu boleh dengar saya tak? Syafinas. Okey, nampaknya Syafinas ada masalah gangguan internet. Okey, berdasarkan skor antara kamu bertiga yang kamu bagi tahu saya tadi. So, semua daripada kamu ni, daripada kamu bertiga lah sebab Syafinas belum share lagi. Okey, skor yang kamu dapat ni berada pada tahap yang ringan dan normal sahaja. So, apa yang saya dapat simpulkan dekat sini, kamu ni tak ada masalah tekanan yang teruk lah kan selepas sebab ujian DAS ni kan. Okey, kita tunggu Syafinas sekejap. Syafinas. Okey, kita teruskan je lah dulu sesi. Lepas Syafinas okey, saya akan balik semula kepada Syafinas dan tanya mengenai skor beliau. Okey. Sebelum kita tamatkan sesi kita di sini kan, kamu ada apa-apa lagi tak yang kamu nak bincangkan secara bersama-sama? Kalau saya dah tak ada dah. Tak tahulah kalau yang lain kalau masih ada. Okey. Kalau Heli, ada apa-apa lagi tak yang Heli nak bincangkan bersama-sama dengan ahli kelompok kita? Okey, kalau bagi saya setakat ni tiada sebab macam semua rasanya semua sudah kita bincangkan. Okey. Aina Munirah pula? Saya rasa tak ada. Kita pun dah buat ujian DAS ni kan. Kita pun dah bincang masalah-masalah kita dan dah diselesaikan. Rasanya tak ada dah. Okey, jadi ketiga-tiga kamu ni memang dah tak ada isu yang nak dibincangkan lah kan? Okey, memandangkan ketiga-tiga kamu ni dah tak ada apa-apa isu yang nak diketengahkan, boleh tak saya nak minta kamu semua buat rumusan tentang apa yang kamu dapat daripada sepanjang sesi kita ni berlangsung. Daripada sesi 1 sampailah sesi kita yang pada hari ini. Sebelum tu, untuk bagi adil macam tu, apa kata kalau kita main Wheels of Name. So, saya akan tuliskan nama setiap ahli kelompok kita ni dan saya akan putarkan wheels tu dan nama akan dipilih secara random. Okey. Nama first tu akan jadi ahli kelompok yang first lah untuk buat rumusan. Akan ceritakan apa yang kamu dapat dan yang kedua akan jadi ahli kelompok yang kedua dan begitulah yang seterusnya. Bolehkah? Okey. Saya share skrin dulu . Okey, kamu nampak ke? Saya tengah share apa sekarang? Kejap. Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Nampak? Okey. Okey. So, saya akan start untuk ahli kelompok yang pertama yang akan membuat rumusan. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, first Aina Munira. Okay, yang kedua Farisha. Okay, yang ketiga Okay, yang first tadi Aina Munira, yang kedua Farisha, yang ketiga Syafinas dan akhir sekali Herlin. Okay, kejap. Syafinas okey ke? Okey, boleh masuk. Okay, tak apa. Okay, Syafinas, tadi kawan-kawan kamu dah share dah dengan saya skor yang mereka dapat berdasarkan ujian DAS tu. So, sekarang kamu boleh tak share pula share dengan saya skor kamu? Okey. Skor saya semua normal. Dan semua dapat 4. Depression 4, anxiety 4, stress pun 4. Jadi, saya rasa sesi mungkin buat saya rasa normal balik kot. Okay, so Alhamdulillah semuanya keempat-empat daripada kamu ni memang dapat skor antara normal dan ringan sahaja. So, bagi pendapat saya lah, pada pandangan saya ni kamu tidak mempunyai tahap tekanan yang teruk seperti mana yang kamu nyatakan pada sesi kita yang ketiga tu. Dan saya rasa kamu tidak memerlukan pantauan daripada pihak profesional lah. Okey Syafinas, tadi ahli-ahli lain dah setuju untuk buat rumusan. Rumusan ni ikut giliran lah. Yang macam saya dah tunjuk tadi, kita main wheels of name. So nama akan dipilih secara random. Okey, sebelum tu Syafinas ada apa-apa lagi tak isu yang Syafinas nak bincangkan dalam sesi kelompok ni? Masa sekarang saya tak nak call pun. Okey, kalau dah tak ada apa, kita teruskan dengan rumusan daripada ahli kelompok kita yang pertama, Aina Munira. Sedih pula dah nak habis sesi. Rasa macam kejap je. Okey. Saya nak cakap apa ya? Apa yang saya dapat rumuskan daripada sesi Tamsil ni, saya sangat gembira berada dalam kelompok sesi Tamsil ni. Saya bersyukur dapat kaunselor yang memahami, dapat rakan-rakan yang sangat memahami. Sebabnya bila saya bercerita tu, saya rasa macam saya didengari oleh semua orang dan semua orang macam memberikan orang kata feedback yang positif bila saya menceritakan sesuatu. Dan saya sangat seronok lah. Dan awal-awal bila saya masuk sesi ni, saya rasa macam saya je yang bermasalah. Macam tu lah. Rupanya bila saya dah masuk sesi ni, dah jalankan sesi beberapa sesi, rupanya orang lain pun menghadapi apa yang saya rasa. Jadi saya tak rasa keseorangan. Saya rasa sejadi disayangi dalam kelompok ni, walaupun kita punya sesi hanyalah secara atas talian sahaja. Saya rasa sahajalah sebab saya rasa memang aura positif lah dalam kelompok ni. Jadi saya nak mengucapkan, sebabkan ni sesi akhir, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cik, dan juga pada rakan-rakan kelompok kerana telah banyak membantu saya
sewaktu sesi kaunseling berjalan teacher. Terima kasih dan dalam masa sama saya juga nak minta maaf seandainya sepanjang sesi ada yang terguris hati dan saya harapkan hubungan yang kita bina dekat sesi kaunseling ni tak adalah terputus macam kerja. Saya harapkan lepas ni bila kot boleh kita berjumpa. Okey, terima kasih Aina Munira. Okey, yang seterusnya Farisha. Saya bagaimana nak cakap apa kan, tapi apa yang saya dapat daripada sesi ni, saya dapat mengenali kawan-kawan yang lain walaupun kami ni dalam satu universiti yang sama, tapi tak pernah nak berjumpa dengan semua ni. Ada pun kenal macam Harry, itu je, pun tak pernah bercakap pun, hanya tahu nama sebab ada kelas sekali. Lepas tu apa yang saya dapat dalam sesi ni macam sedikit sebanyak dapat membantu saya selesaikan masalah saya yang sebelumnya saya ada masalah kurang keyakinan diri. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga dekat ahli-ahli kelompok lain, banyak berikan cadangan yang boleh saya gunakan untuk atasi masalah saya itu. Dan terima kasih juga dekat kaunselor pelatih kita yang baik ini, sudi mendengar semua masalah yang saya kongsikan. Sedikit sebanyak gembira tu adalah sebab boleh join kelompok ni, ahli-ahli kelompok semua baik-baik. Lepas tu tak cakap apa ni. Lepas tu kesimpulannya apa yang saya dapat tu satu pengalaman baru lah, sebab sebelum ni saya tak pernah join mana-mana sesi counselling lah ni, first time lah saya join. So mungkin lepas ni saya akan join counselling individual untuk ambil pengalaman baru. Cukup daripada saya. Okey, terima kasih Farisha. Okey, yang ketiga Syafinas. Okey, untuk dengar tak? Harapnya dengar lah kan? Ya, saya dengar. Okey, untuk yang pertama ni saya nak minta maaf sebab boleh katakan setiap sesi kaunseling ni saya hadapi masalah ini. Lepas tu walaupun macam tu kan, kaunselor dengan kawan-kawan ni sabar tunggu saya masuk balik, terus kena tendang balik, terus masuk balik. Lepas tu dia tak kaunselor dengan kawan-kawan ni tak asisten saya. Dia tunggu apa yang saya nak cakap tu. Lepas tu saya dapat luahkan perasaan yang saya terpendam sebelum ni, dan saya dapat tahu ada orang lain juga yang menghadapi masalah yang sama dengan saya hadapi. Yang sebelum ni saya anggap saya seorang saja yang hadapi benda tu. Yang ketiga pula saya dapat hasil daripada perbincangan kawan-kawan dengan kaunselor tu berkenaan isu yang kita bincangkan tu. Saya dapat idea ataupun cara baru untuk mengatasi masalah seperti kurang keyakinan diri dengan motivasi tu yang sebelumnya saya sendiri tak fikir benda tu. Dan saya pun rasa sedih sebenarnya nak kena tinggal grup ni. Dah 5 kali kita jumpa ni. Yang tu je kot. Saya rasa apapun sesi ni banyak beri manfaat kepada diri saya. Okey, terima kasih Syafinas. Okey, yang terakhir Helin. Jelas? Jelas. Kalau bagi saya, betul apa yang semua cakap tu, dan saya rasa macam sedih juga sebab terpaksa sesi kita akan tamat sekejap lagi, dan rasa macam sedih sebab sepanjang sesi berlangsung
dari sesi yang pertama hingga akhir, setiap ahli, saya dan juga ahli lain mempunyai masalah dan dapat dibincangkan secara bersama. Habis tu, and then setiap ahli pun ada kongsi cara untuk atasi masalah. Jadi saya rasa macam segera mengikuti kita hadapi pertamanya semasa pandemik kita pun terpaksa mengikuti kelas secara atas talian dan saya rasa macam bersyukur sangat sebab dapat mengikuti sesi secara atas talian bersama dengan ahli dan juga konsul kreatif. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih juga Hailey. Saya minta maaf kalau saya terpaksa tutup saya punya kamera sebab saya dapat notification internet saya ada gangguan sikit. Tak apakah kalau saya tutup kamera? Tak apa. Okey. Terima kasih. Okey. Berdasarkan apa yang kamu nyatakan sebentar tadi, mostly pada kamu ni memang bersyukur, ada perasaan gembira dan begitu juga dengan perasaan sedih sebab dah orang cakap apa, ni merupakan last sesi kita. So saya dekat sini juga saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat kamu semua atas komitmen yang kamu dah berikan sepanjang sesi kita ni berlangsung. Daripada sesi first sampailah sesi kelima, kamu ni sangat bertanggungjawab. Di mana kamu memang menepatilah peraturan-peraturan yang kita dah tetapkan tu. So bagi saya tu satu effort yang perlu diberi penghargaan lah sebab tak semua orang boleh ikut certain peraturan yang kita dah buat kan. So lagi sekali saya ucapkan terima kasih sangat-sangat untuk komitmen yang kamu semua dah berikan. Okey, saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sepanjang sesi ini berlangsung saya ada terkasar bahasa, mengguris perasaan kamu atau ada apa-apa sajalah perkara yang saya tak sedar yang menyebabkan kamu rasa kecil hati. Saya minta maaf sangat-sangat bagi setiap kekurangan sesi yang telah berlangsung ni. Okey, saya juga nak ucapkan terima kasih sebab sudi join saya punya sesi kaunseling kelompok ni dan akhir kata daripada saya mendoakan kamu semua berjaya dan semoga segala cadangan ataupun langkah yang kita dah bincangkan bagi setiap isu yang dibawa baik dalam sesi kelompok ni, saya harap kamu semua terus praktikkanlah. Jangan orang cakap bila ada masalah baru masalah tu jadi baru nak praktikkan. No, saya harap kamu semua akan praktikkan cadangan-cadangan yang ahli kelompok kita ni share secara berterusan. Jadi, ya Syafinas? Syafinas nak cakap apa-apa kah? Tak ada apa. Ter-unmute. Okey. Macam Aina Munirah juga, saya pun rasa sedih juga nak tinggalkan semua ni sebab kita dah mula selesa antara satu sama lain kan. Kita dah mula bersifat terbuka, kita nak share, kita saling bantu-bantu. Dan macam Aina Munirah juga, saya harapkan hubungan kita tak terhenti di sini sajalah. Mungkin bagi sesi kaunseling kelompok ni, sesi kita dah berakhir tapi mungkin kita boleh sekiranya kamu ada apa-apa isu ataupun ada apa-apa masalah, kamu boleh je WhatsApp saya dan bagi tahu apa-apa saja yang kamu nak bincangkan. Okey, jadi kata akhir saya harap kamu semua berjayalah pada masa akan datang dan sentiasa dalam lindungannya. Ingat sentiasa jaga diri COVID ni. Okey, itu sajalah daripada saya. Sebelum semua live meeting kan, boleh tak kita ambil gambar? Nak teriak dulu boleh tak? Alah, janganlah teriak.
Syafinas boleh tak kalau nak Syafinas on camera kejap? Kita ambil gambar ke? Sebagai kenangan. Tak nak. Okey. Okey, semua dah ready ke? Okey. 1, 2, 3. Okey, lagi satu freestyle. Okey. 1, 2, 3. Okey. So, setakat itu je lah sesi kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Okey, sama-sama.